Hai, selamat datang kepada pelajar RBT tingkatan 2 di bawah kelas Cikgu Husna. Selamat datang ke YouTube Cikgu. Selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 SMK Ta. So dekat sini ada peraturan kelas dia. Kelas Cikgu lah. Apakah peraturan dia? Yang pertama, awak kena sentiasa bersedia setiap kali kelas PDPR cikgu lah. Keperluan dia ialah awak kena sediakan 2 buah buku panjang. 1 buku nota dan 1 lagi buku latihan. Dua-dua buku panjang serta sentiasa ada alat tulis dengan awak. Pada muka surat pertama buku nota dan buku latihan, indeks itu perlu ditulis. Indeks perlu ditulis. Macam mana nak tulis indeks? Macam ni kat bawah ada bilangan, tarikh, tajuk, jumlah latihan dengan catatan. Contoh, tarikh hari ni 26 hari bulan 1. Tajuk dia apa? Hari ni kita nak belajar tentang mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Berapakah jumlah latihan? Nanti awak tengok berapa jumlah latihan cikgu bagi. Nota dengan latihan kenalah ditulis dengan kemas. Awak baca tu awak rasa seronok nak baca. Macam tu jugalah cikgu. Okey? Kemudian awak kena nyatakan hari, tajuk dan juga tarikh latihan yang diberikan. Okey, kita pergi kepada objektif kita iaitu kita nak tahu bab 1 ni tentang apa. Bab 1 ni adalah tentang penyelesaian masalah secara inventif. So dekat sini, di akhir pembelajaran awak akan dapat kenal pasti apakah dia masalah bukan inventif dan apakah dia masalah inventif. Apakah maksud dia? Apakah dia ni? Dia ni apa? Okey. Kita tengok kepada yang pertama, mengenal pastian masalah bukan inventif dan inventif. Yang pertama adalah masalah bukan inventif. Apakah dia masalah bukan inventif? Masalah bukan inventif bermaksud masalah yang tidak menimbulkan kesan sampingan akibat kerja-kerja penambahbaikan. Masalah ini dia dapat selesai tanpa ada kesan sampingan. Contohnya, kita ada masalah yang macam ni dalam kehidupan seharian kita. Contohnya kita kena kenal pasti alatan apa yang tidak berfungsi. Lepas kenal pasti alatan yang tidak berfungsi. Contohnya pisau. Contoh dia adalah pisau. Alatan yang tidak berfungsi adalah pisau. Kenapa pisau? Okey, masalah dikenal pasti. Kenapa masalah dikenal pasti? Pisau. Pisau digunakan contohnya waktu tu nak potong daging. Potong ayam ni, nak potong ayam. Bila nak potong pisau tu tak tajam ataupun tumpul. So masalah dikenal pasti dekat situ, pisau tak tajam ataupun tumpul. So dekat situ kita kena ada proses tambahbaikan. Macam mana nak bagi pisau tu yang tak tajam dengan tumpul tu, kita nak buat apa? Kita kena asah pisau tersebut. Asah pisau tumpul tersebut. So bila dah ada proses tambahbaikan iaitu asah pisau tersebut, adakah alatan boleh digunakan semula? Boleh guna semula tak? Pisau ni patah tak? Tumpul lagi tak? Tak kan? So pisau akan jadi tajam semula. Bila dah tajam semula, tengok ada kesan sampingan tak? Kesan sampingan dia contohnya pisau tu putus ke, patah ke, terbelah dua ke? Tidak kan? Kalau tidak ada kesan sampingan, so dikira masalah telah selesai. Itu adalah salah satu contoh masalah bukan inventif. Yang mana dia adalah masalah yang tidak menimbulkan kesan sampingan akibat kerja-kerja penambahbaikan. So dekat situ, kaedah penyelesaian ini, dia boleh kita katakan dia buat habis terus. Contoh yang lain kita boleh kenal pasti ialah contohnya, okey, balang kuih raya kita. Contoh yang lain, balang kuih raya kita. Apakah masalah yang dikenal pasti? Penutup tidak ketat. Bila penutup tidak ketat, apa yang proses tambahbaikan yang kita boleh lakukan? Kita cari penutup balang yang lain. So bila dah cari penutup balang yang lain, apa yang berlaku? Biskut lemau lagi tak?
Tidak, biskut tidak, lemau lagi. Itu adalah salah satu contoh masalah bukan inventif. Sebenarnya masalah bukan inventif ataupun inventif, dia bergantung kepada sesuatu situasi. Okey, bukan semua masalah itu adalah bukan inventif dan bukan semua juga masalah itu adalah inventif. So ingat, mula-mula kena ingat dulu apa itu masalah bukan inventif. Bukan inventif tidak menimbulkan kesan sampingan akibat kerja-kerja penambahbaikan. Ini adalah kata kunci dia. Boleh? Okey. Kita pergi kepada masalah inventif yang kedua, iaitu masalah inventif. Masalah inventif ni, dia adalah bermaksud masalah yang mempunyai kesan sampingan akibat kerja-kerja penambahbaikan. Dia ada kesan sampingan apabila sesuatu penambahbaikan berlaku. Contohnya ada satu meja. Meja ini kaki dia diperbuat daripada kayu. Kaki meja ni diperbuat daripada kayu. So kita letakkan buku itu sebagai beban. Buku sebagai beban. Apabila kita letakkan buku sebagai beban pada kaki meja yang daripada kayu ni, dia akan menjadi masalah yang besar. Kenapa? Sebab meja tidak dapat menampung beban yang banyak. Ni banyak berat. So, bila berat, apa yang berlaku? Dia akan goyang-goyang kaki meja tu. So, bila-bila masa boleh runtuh. Okey? Bila macam tu, kita kena ada proses tambahbaikan. Bila kita ada proses tambahbaikan, yang pertama kita akan buat apa? Mestilah kita akan tukar kaki meja kepada besi. Sebab apa kepada besi? Sebab untuk menjadikan meja itu lebih stabil. Tetapi apabila kita letak kaki meja, kita tukar kaki meja kepada besi, dia ada kesan sampingan dia. Iaitu kaki besi akan menjadikan dia berat. Bila berat, susah hendak dipindahkan. Awak ingat tak dekat bengkel cikgu, ada meja yang kaki dia besi? Boleh kedua orang angkat? Takkan berbanding dengan meja yang kakinya kayu. So, bila dekat sini, dia ada kesan yang berbeza. Dia ada kesan sampingan. Apa yang berlaku? Kaki besi dia tadi telah jadi berat. So, bila ada kesan sampingan, dekat sini contoh sambungan daripada tadi, ni kaki meja kayu ya. Kaki meja kayu, dia hanya perlukan 2 orang lelaki sahaja untuk alihkan meja. Ini adalah sebelum penambahbaikan berlaku. Tetapi apabila telah ditambahbaikan sebagai kaki meja ditukar kepada besi, tenaga 4 lelaki diperlukan untuk alihkan meja setelah penambahbaikan berlaku. Nampak 4 orang. Contoh, cubalah nanti cuba nanti angkat meja besi cikgu dekat dalam bengkel tu. Cuba angkat 2 orang. Tak boleh berat sebab dia berat. So dia ada kesan sampingan tadi. Yang ingat yang pertama, dia bila dia dah stabil, ada kesan sampingan dia ialah berat. So dia ada kesan sampingan yang berbeza lah. So dia kena ada orang lain. Dia ada kesan sampingan apabila kerja-kerja penambahbaikan dilakukan. Selalunya masalah inventif ini banyak digunakan dalam sektor industri. Sektor industri. Boleh? Okey. Kita akan pergi kepada proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Okey. Masalah bukan inventif mempunyai satu carta alih penyelesaian. Satu carta alih kerja dan juga proses kerja dia. So, satu proses penyelesaian masalah ini biasa dialami dalam kehidupan seharian kita. Masalah inventif ni memang sebenarnya sentiasa ada dalam kehidupan seharian kita, tapi cuma awak sedar ataupun tidak bergantung kepada situasi. Kemudian individu tersebut akan cubalah cari jalan keluar untuk atasi masalah itu. So, satu kejayaan akan dikira sekiranya masalah itu dapat diatasi. Maksudnya, dia cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa berputus asa. Buat sesuatu tu all out sampai habis tanpa putus asa. Itulah masalah bukan inventif. So, ini adalah aliran kerja dia.
Yang pertama adalah mula. Yang pertama yang bulat ni adalah mula. So yang pertama untuk kotak ni adalah kita kenal pasti masalah. Bila dah kenal pasti masalah, kita pergi kepada langkah yang kedua, iaitu menyelesaikan pilihan atau menyelesaikan masalah tersebut lah. Kemudian lepas kita senaraikan pilihan, kita buat pilihan yang mana paling bagus. So lepas tu kita try, kita laksanakan pilihan tersebut. Bila kita dah laksanakan pilihan tersebut, kita tengok adakah masalah kita selesai ataupun tidak, berjaya ataupun tidak. Kalau tidak berjaya, kita pilih semula pilihan yang lain. Kemudian kalau selesai, dia telah habis begitu saja. Masalah bukan inventif. Masalah bukan inventif, tidak ada kesan sampingan. Ingat ya? Okey, kalau masalah inventif ni pula, dia ada penyelesaian masalah dia agak complicated sikit lah. So dekat sini kita ada masalah khusus, analisis, kita akan menganalisiskan dia, kita akan ringkaskan masalah dan kita akan ada model masalah, masalah umum dan juga penyelesaian khusus. Ini garisan ini ada maksud ya. Kita akan belajar nanti. Yang ketiga adalah kaedah penyelesaian, penyelesaian umum dan juga model penyelesaian. Ini adalah catat ini sentiasa atau mungkin atau selalu juga keluar sewaktu peperiksaan lah. So, awak kena ingat apa dia 1, 2, 3, 4 ni. Ini adalah 4 fasa menyelesaikan masalah inventif. Kita ada 4 fasa, iaitu yang pertama, analisis punca masalah. Yang kedua, model masalah. Yang ketiga, kaedah penyelesaian. Yang keempat adalah model penyelesaian. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu fasa penyelesaian masalah inventif ini. Okey, cikgu bagi contoh situasi sekali Okey, fasa yang pertama iaitu analisis punca masalah. Kita kena analisis fungsi dia. Contoh, kita ambil meja tadilah. Contoh, meja tidak dapat menampung beban sebab kaki ni diperbuat daripada kayu. Beban dia buku adalah buku yang sangat berat. So, bila dekat analisis punca masalah, kita dah kenal pasti dah masalah dia apa. Yang kedua, kita pergi kepada model masalah. Dekat model masalah ini akan berlaku, dekat sini akan berlakunya konsep percanggahan fizikal. Konsep percanggahan fizikal. Contohnya, apabila kaki meja ditukarkan kepada besi, dia jadi apa? Dia jadi berat. Berat sebab kita nak stabilkan meja. Tapi pada masa yang sama, kita nak juga dia ringan. Supaya apa? Mudah untuk dialihkan oleh orang. Itu adalah percanggahan fizikal. Dia nak berat, tapi pada masa yang sama, dia nak ringan juga. Itu adalah percanggahan fizikal. Dalam kes ni, dia nak meja ni kena berat, tapi nak ringan juga. Nak dua-dua. Ini dipanggil sebagai percanggahan fizikal. Kemudian kita pergi kepada kaedah penyelesaian. Kaedah penyelesaian daripada percanggahan fizikal ini ada 2 jenis kaedah, iaitu kaedah pemisah ruang dengan kaedah pemisah masa. Kaedah pemisah ruang dengan kaedah pemisah masa ini cikgu akan terangkan pada video yang lain lah. Sebab ini berkaitan ya. Kemudian kita pergi kepada fasa yang keempat, iaitu model penyelesaian. Dalam kaedah pemisah ruang akan ada 7 prinsip inventif. Ada 7 prinsip inventif, yang mana satukah prinsip inventif yang bakal digunakan? Apakah dia? Ada 7. Dan juga pada masa yang sama, dalam kaedah pemisah masa, ada juga 7 prinsip inventif yang perlu kita ambil tahu. So, dua kaedah ini mampu menyelesaikan masalah yang kita nak tadi. Nak ringan dan juga berat. So, itu adalah masalah inventif. Boleh? Boleh. Okey, kita ulang balik. Masalah bukan inventif adalah masalah yang tak ada kesan sampingan akibat kerja-kerja penambahbaikan. Masalah inventif ada kesan sampingan akibat kerja-kerja penambahbaikan. Boleh?
Cikgu harap jelaslah video cikgu pada kali ini tentang inventif dan bukan inventif, dan cikgu akan terangkan kaedah pemisah ruang dan kaedah pemisah masa pada masa akan datang. So, kemudian cikgu nak awak buat latihan. Okey, praktis formatif 1 ada 5 latihan, 5 soalan. Tolong buat dalam buku latihan awak. Iaitu yang pertama, apakah maksud bukan inventif? Maksud inventif. Bagi cikgu satu contoh masalah bukan inventif. Cikgu nak tahu yang ni. Contoh masalah. Awak ada masalah ni dalam kehidupan seharian awak tapi awak tak nampak. Bagi tahu cikgu. Dan apakah sektor yang banyak melaksanakan proses penyelesaian masalah inventif, dan juga perbezaan antara proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Perbezaan dia ni macam mana nak buat? Awak boleh buat proses aliran penyelesaian masalah dia lah, perbezaan dia. Okey, itu saja. Jumpa pada video akan datang. Bye.